RM2.2 juta diperuntukkan menerusi program mekanisasi dan otomasi agromakanan MNA 2025 kepada jabatan serta agensi berkaitan di Sabah. Inisiatif bertujuan memperluas penggunaan jentera mekanisasi dan otomasi dalam sektor agromakanan. Ia bagi meningkatkan produktiviti serta keberkesanan operasi di lapangan. Cek curah disampaikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu pada showcase mekanisasi sempena sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2025 di SICC Kota Kinabalu. Selain itu, KPKM juga memperkenalkan kemudahan pembiayaan di bawah program modernisasi rantaian nilai agromakanan dengan peruntukan sebanyak RM30 juta khusus bagi membantu usahawan tani Bumiputera. Program ini menawarkan kadar pembiayaan 3% sehingga RM1 juta bagi tempoh maksimum 10 tahun. Bertujuan menggalakkan penggunaan agroteknologi seperti pertanian persekitaran terkawal dan teknologi revolusi industri keempat. Pemilik tanah terbiar di kawasan luar bandar disaran meneroka tanaman avokado lokal. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitikan berkata, avokado lokal mempunyai permintaan tinggi namun masih kurang diusahakan. Sekarang kita sedang memperkenalkan revolusi pertanian luar bandar dan kita akan bagi bibit-bibit dan kita bantu mereka yang ada tanah di kampung. Datuk Dr. Jeffrey menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis peluncuran penjenamaan lokal avokado QAV1 Queen Sabah di Kota Kinabalu. Turut hadir Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom. Paling penting kita mengadakan complete supply chain. Kerana kalau orang boleh produce, dia perlu harus di downstream, dapat kita pasarkan dengan menggunakan MyGap dan sebagainya, kita boleh pasarkan ke kawasan di luar Sabah dan juga di Sarawak. Biasanya kami akan libat urus dengan ini pertanian Sabah tentang ini industri, pengembangan industri buah-buahan Sabah. Alih-alih kami juga menjadi mentor kepada pekebun kecil yang lain di daerah kawasan mereka. 5 usahawan bimbingan kemas di Sabah di bawah bantuan sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar SPKLB menerima geran tunai sebanyak RM6,000. Ia bagi memperkukuh aktiviti perniagaan yang dicuburi termasuk jahitan pakaian dan batik. SPKLB membantu usahawan desa yang layak untuk meningkatkan kapasiti operasi dan memodernkan peralatan. Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, KKDW melalui agensi-agensi seperti Kemas terus mengenal pasti peserta berpotensi dan komited untuk diperkasa. Menerusi program bimbingan serta sokongan berfasa, termasuk kemahiran digital, pengurusan perniagaan dan pembangunan produk. Datuk Seri Zahid berucap merasmikan program sentuhan kasih madani di Pusat Aktiviti Kemas, Kampung Sepagaya Lahadatu. Menekankan semangat kekitaan dan perpaduan ummah, teras utama sambutan Ma'al Hijrah 2025 dan Bulan Kemerdekaan peringkat daerah Tambunan. Program ini menumpukan kepada pembinaan ummah melalui nilai hijrah dan kesatuan seiring cabaran semasa. Antara pengisian utama termasuk ceramah khas, bicara santai oleh Datuk Ustaz Kazim Elias serta persembahan nasyid. Kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih bagi pihak kerajaan negeri atas kesudian beliau berkongsi ilmu, pengalaman beliau dan memang beliau antara yang paling diminati di negeri Sabah ini. Saya dah merantau ke Sabah ni, dijemput dah lebih 15 tahun. Dan saya rasa sambutan sangat hebat daripada dulu dan tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Jadi saya harap pada masyarakat Sabah, rakyat Sabah, pimpinan Sabah supaya dapat mengekalkan keamanan ini, perpaduan ini, kasih sayang ini dan jadi contoh pada tempat yang lain.
Lebih 500 peserta daripada pelbagai kampung dan institusi keagamaan hadir memeriahkan majlis dalam suasana penuh harmoni dan penghayatan. Pembinaan jajaran jalan raya baharu di Tongot dijangka merancangkan lagi pembangunan daerah sekaligus mampu menarik pelaburan dalam dan luar negara ke daerah pedalaman itu. Adun Kuamut Dato' Masyung Bana berkata jaringan infrastruktur yang lebih baik akan membuka lebih banyak potensi pembangunan. Dengan adanya jajaran-jajaran baru ini, saya yakin dan percaya akan ada pengistirahan daripada bukan sahaja masyarakat setempat, mungkin akan ada pengistirahan daripada pelabur-pelabur dan juga orang-orang berniaga daripada Indonesia kerana mempunyai jaringan jalan raya. Beliau ditemui pada Majlis Pecah Tanah Kedai Bertingkat LPPB Fasa 2 di Pekan Tongot. Projek ini akan dimulakan tahun depan dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Bangunan komersial bakal menghidupkan ekonomi setempat dan memberi kemudahan kepada pengunjung termasuk penyediaan hotel. Dalam program berasingan, Dato' Masyung turut menjadi moderator Forum Hala 7 dan Strategi Pembangunan Daerah Tongot sempena Majlis Amanat Adun Kuamut. Pendidikan prasekolah dengan penekanan terhadap nilai murni dan disiplin sejak usia muda langkah penting dalam membentuk sahsiah dan jati diri kanak-kanak. Ini antara satu program yang baik bagi anak-anak prasekolah nanti. Jadi ini antara persiapan mereka sebelum mereka ke tahun 1. Jadi mereka sudah mempunyai satu kekuatan, pengalaman mereka untuk menduduki sekolah rendah nanti. Dato' Arif ditemui RTM sempena Karnival Kecemerlangan Pendidikan Murid Prasekolah Peringkat Daerah Kota Kinabalu di SK Sembulan. Kerjasama erat antara ibu bapa dan warga sekolah elemen penting dalam melahirkan pelajar cemerlang dan seimbang dari segi akademik dan sahsiah. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-10 melabuhkan tirai Sabtu lepas. Pengunjung yang hadir berkongsi rasa teruja menyaksikan acara kebudayaan yang menonjolkan kepelbagaian budaya etnik yang terdapat di Sabah khasnya daerah Tawau. Festival ini sangat bagus, di mana saya banyak mengenal tentang etnik-etnik yang ada di Tawau lah. Festival ini pun perlu diteruskan setiap tahun untuk memberi pendedahan kepada generasi yang akan datang, terutama generasi Gen Z macam saya sendiri. Saya rasa amat best lah sebab nampak culture Sabah yang saya tak pernah tengok selama ni. Dekat KL tak banyak Sabah yang diorang dedahkan. So saya rasa dekat sini peluang yang saya sangat istimewa untuk tengok. Pasukan bola sepak wanita Sabah FA yakin mampu mengekalkan momentum kemenangan dalam baki aksi pusingan pertama Liga Wanita Nasional 2025. Keyakinan disuarakan pengurus pasukan Muhammad Aziz Afizi Romsani. Fokus utama memastikan kemenangan dalam 3 aksi penting di laman sendiri, termasuk menentang Selangor FC pada 30 Ogos. Kita mahukan kemenangan semua perlawanan untuk kita lebih mudah dan juga pusingan kedua kita lebih mudahlah apa orang kata untuk lalui Liga Wanita Nasional ini. Beliau ditemui RTM dalam perlawanan persahabatan antara pasukan bola sepak wanita Sabah FA menentang pasukan bola sepak RTM Sabah. Mengikut jadual, Sabah FA akan bertemu Kuala Lumpur FA pada 16 Ogos dan Red Eagles SC pada 23 Ogos sebelum perlawanan tumpuan menentang Selangor FC. Bagi saya lebih fokus pada apa yang kita punya kelemahan yang 2 game sebelum ni, kita cuba perbaiki dan perhalusi. Dalam aksi persahabatan ini, Sabah FA bangkit dari ketinggalan 1-3 untuk menewaskan RTM Sabah dengan keputusan 7-3. Baik, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Bu Mawin di Kuching. Malaysia Madani, rakyat di Santuni. Silakan.